Beliau merupakan salah seorang tokoh yang banyak berjasa dalam negara kita. Dari tanah Melayu belum merdeka, sampai dah merdeka, sampai dah bentuk Malaysia. Nama beliau selalu kita dengar, tapi kisah beliau jarang didendangkan. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah, Tuhan panjangkan umur kita untuk berjumpa sekali lagi hari ini. Sempena bulan kemerdekaan ni, aku berniat nak cerita pasal tokoh negara yang jarang didendangkan. Lepas sekian lama aku cari, akhirnya aku dah jumpa tokoh yang sesuai untuk video hari ini. Hari ni, sempena bulan kemerdekaan ni, aku nak kongsikan kisah seorang tokoh yang bernama Tun Dr. Ismail. Aku start dengan perjalanan hidup beliau secara ringkas. Tun Dr. Ismail dilahirkan pada 4 November 1915 dekat Johor Bahru. Ayah beliau bernama Abdul Rahman Yassin, meninggal dunia pada tahun 1970. Ibu beliau bernama Zahra Abu Bakar, yang meninggal dunia pada tahun 1936. Tun Dr. Ismail ni datang daripada keluarga yang sangat pentingkan pendidikan. Buktinya, penasihat umum Inggeris yang bernama W.E. Pepys pernah cakap, satu-satunya orang Melayu yang ada ijazah masa tu ialah Sulaiman Abdul Rahman, abang kepada Tun Dr. Ismail. Selain tu, ayah beliau, Datuk Abdul Rahman, sanggup keluarkan modal sendiri untuk hantar anak-anak beliau belajar dekat luar negara. Bukan tu je, masa zaman Datuk Abdul Rahman muda dulu, beliau sanggup berulang-alik JB Singapura hampir setiap hari demi nak dapatkan ilmu dekat Raffles College. Datuk Abdul Rahman juga merupakan speaker Dewan Negara yang pertama, dan ayah Tun Dr. Ismail nila yang tubuhkan Persatuan Melayu Johor untuk menentang Malayan Union. Pendidikan awal Tun Dr. Ismail ni bermula dekat sekolah Bukit Zaharah atau Bukit Zaharah Day School. Sekarang ni dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman II. Tapi lokasi sekolah beliau pada waktu tu dekat Sekolah Agama Bukit Zaharah, sebab dua sekolah ni kongsi bangunan. Lepas tu beliau sambung belajar dekat English College Johor Bahru pada tahun 1936 sampai 1939. Beliau belajar medik dekat Kolej Perubatan King Edward ke-7 dekat Singapura. Kemudian beliau sambung lagi belajar medik dekat Queen's College, University of Melbourne, Australia. Beliau menamatkan pengajian pada 5 Jun 1945 dalam bidang perubatan. Kejayaan ni sangat bermakna pada ketika tu, sebab beliau merupakan orang Melayu pertama yang berjaya dapatkan ijazah perubatan daripada universiti tu. Lepas beliau balik ke tanah Melayu pada tahun 1946, Tun Dr. Ismail tak terus masuk dalam bidang politik. Walaupun Presiden UMNO pertama pada masa tu, Datuk Onn Jaafar, dah banyak kali pujuk Tun Dr. Ismail untuk join UMNO. Beliau cuma fokus untuk berkhidmat dekat Jabatan Perubatan Johor. Bermula pada tahun 1947 sampai 1953, beliau berkhidmat sebagai doktor swasta dekat Johor Bahru. Pada tahun 1950, beliau berkahwin dengan Toh Puan Nur Rashikin binti Datuk Muhammad Said yang dilahirkan pada 17 Januari 1930. Mereka telah dikurniakan 6 orang anak, 4 lelaki, 2 perempuan. Pada tahun 1951, beliau join UMNO lepas Datuk Onn Jaafar letakkan jawatan dan digantikan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai presiden baru. Tapi sebelum aktif dalam UMNO, Tun Dr. Ismail dah terlibat dengan aktiviti persatuan dah melalui The Graduates Association yang base dekat JB. Persatuan ni adalah kumpulan bekas pelajar dari negeri Johor yang dah tamatkan pengajian dari luar negara. Selain tu, beliau juga pernah dicalonkan sebagai ahli tak rasmi Majlis Negeri Johor. Lepas tu dicalonkan pula sebagai ahli rasmi Majlis Mesyuarat Negeri Johor. Kemudian beliau dipilih untuk jadi ahli Majlis Bandaran Johor Bahru. Lepas tu barulah beliau join dan aktif dalam UMNO. Pada September 1953, beliau telah dilantik sebagai ahli tak rasmi Majlis Undangan Persekutuan di bawah Sir Gerard Templer. Pada tahun yang sama, beliau jadi ahli tanah galian dan perhubungan di atas permintaan Tunku Abdul Rahman. Masa pilihan raya tahun 1955, Parti Perikatan dah menang 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan ni membolehkan Parti Perikatan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman untuk bentuk kerajaan. Masa pembentukan kabinet yang pertama tu, Tunku bagi kepercayaan dekat Tun Dr. Ismail untuk jadi Menteri Hasil Bumi. Tahun yang sama juga, beliau menang pilihan raya Majlis Undangan Persekutuan untuk kerusi Johor Timur. Beliau dah menang untuk jawatan yang sama sebanyak 4 kali, tahun 1955,
1959, 1964 dan 1969. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman buat rombakan dalam kabinet kerajaan. Jadi, Tun Dr. Ismail telah dilantik pula sebagai Menteri Perdagangan dan Perusahaan. Lepas Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957, Tun Dr. Ismail dilantik menjadi Menteri Tanpa Portfolio dari September 1957 sampai Februari 1959. Beliau juga dihantau ke US untuk pegang jawatan sebagai Duta Besar Melaya pertama dekat Washington DC dan Wakil Tetap pertama Tanah Melayu dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dekat New York. Pada 1 Februari 1959, beliau balik semula ke Tanah Melayu daripada Washington DC. Beliau terus sambung kerja sebagai Menteri Perdagangan dan Perusahaan. Lepas dah menang pilihan raya Dewan Rakyat untuk kerusi Johor Timur, beliau dilantik menggantikan Tunku Abdul Rahman untuk pegang jawatan Menteri Luar Negeri. Beliau pegang jawatan ni dari 3 Februari 1959 sampai 31 Ogos 1960. Untuk pengetahuan korang, masa Tunku Abdul Rahman berucap dalam sambutan kemerdekaan Tanah Melayu yang keempat, beliau umumkan pembentukan portfolio yang baru dalam kabinet beliau, iaitu Kementerian Dalam Negeri. Maka Tun Dr. Ismail telah diberikan kepercayaan untuk mengetuai Kementerian Dalam Negeri bermula 1 September 1960 sampai 31 Mei 1967. Tunku Abdul Rahman pegang balik jawatan Menteri Luar Negeri itu. Kira macam tukar balik ah. Pada tahun yang sama, beliau dilantik juga untuk jadi pengerusi Suruhanjaya Siasatan Pasal Kedudukan Masyarakat Pelajar Malaya di United Kingdom dan Republik Ireland. Pada tahun 1964, beliau jadi ketua untuk delegasi Malaysia yang pergi ke Majlis Keselamatan PBB untuk bincangkan isu pencerobohan Indonesia. Pada tahun 1966, beliau menjadi orang pertama yang dianugerahkan darjah kebesaran Seri Setia Mahkota yang membawa kepada gelaran Tun. Pada 31 Mei 1967, beliau meletakkan jawatan disebabkan masalah kesihatan dan beliau nak bersara sebagai menteri. Untuk pengetahuan korang lagi, Tun Dr. Ismail ni dilahirkan dengan penyakit jantung tau. Mungkin sebab tu beliau belajar medik untuk pulihkan penyakit beliau. Jawatan Menteri Dalam Negeri ini telah digantikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Pada tahun 1968, beliau menjalani rawatan nasopharynx cancer dekat The Royal Marsden Hospital, London. Kemudian, lepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, beliau diminta untuk bantu kerajaan Malaysia, di mana beliau dilantik semula menjadi Menteri Dalam Negeri pada 12 Jun 1969. Pada tahun 1972, beliau dapat anugerah Fellow Kehormat Institut Pengurusan Malaysia MIM. Pada tahun 1973, Tun Dr. Ismail dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri merangkap pemangku Perdana Menteri disebabkan Tun Abdul Razak tak ada dekat Malaysia. Ceritanya macam ni. Pada 27 Julai 1973, Tun Dr. Ismail mengucapkan selamat jalan pada Tun Abdul Razak yang nak pergi Ottawa, Kanada untuk menghadiri persidangan ketua-ketua negara Commonwealth. Itulah kali terakhir Tun Abdul Razak berjumpa dengan Tun Dr. Ismail. Lepas Tun Abdul Razak berlepas, Tun Dr. Ismail terus jadi pemangku Perdana Menteri Malaysia. Pada 2 Ogos 1973, Tun Dr. Ismail telah meninggal dunia di rumah beliau pada jam 10 malam ketika berusia 57 tahun. Rumah beliau beralamat nombor 22 Jalan Maxwell, Kuala Lumpur, atau sekarang dikenali dengan nama Jalan Tun Ismail, sempena nama beliau. Jenazah beliau telah disemayangkan di Masjid Negara pada 3 Ogos 1973 lepas solat Jumaat. Tun Dr. Ismail telah dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara, Kuala Lumpur. Jadi begitulah kisah perjalanan hidup Tun Dr. Ismail secara ringkas. Jadi korang nampak tak berapa banyak jawatan yang beliau pegang daripada sebelum merdeka sampai dah merdeka sampai dah jadi Malaysia dah. Banyak sumbangan beliau untuk negara kita ni sebenarnya, tapi aku nak highlightkan dua sumbangan terbesar beliau. Tun Dr. Ismail merupakan individu yang bagi sumbangan besar dalam menuntut kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan menyertai rombongan ke London untuk rundingan kemerdekaan pada tahun 1956. Beliau bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Kolonel H.S. Lee, Tuan T.H. Tan dan Bahaman Syamsuddin. Selain tu, wakil-wakil Raja Melayu yang pergi sekali ialah Datuk Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz, Datuk Nik Ahmad Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan Datuk Muhammad Said Muhammad Said. Pada 18 Januari 1956, bermulalah persidangan meja bulat di antara wakil-wakil kerajaan perikatan UMNO, MCA, MIC, wakil-wakil Raja Melayu dengan pegawai-pegawai dari pejabat tanah jajahan British dekat Lancaster House, London. Persidangan ni berjalan selama 3 minggu di mana diorang buat rundingan pasal kemerdekaan Tanah Melayu. Selain tu, diorang bincang juga pasal hal kewangan, pentadbiran, keselamatan dalam negeri, hal ehwal luar negeri dan penubuhan jawatan kuasa bebas kemerdekaan untuk kaji balik perlembagaan, terutamanya pasal kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu yang wajib dikekalkan. Akhirnya, rombongan ni berjaya dapatkan persetujuan kerajaan British untuk bagi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, Tun Dr. Ismail juga orang yang mainkan peranan untuk pulihkan balik keamanan negara lepas peristiwa 13 Mei 1969. Sebelum peristiwa
tu beliau dah pun bersara daripada arena politik dan urusan kerajaan ni disebabkan faktor kesihatan. Tapi bila berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang berpunca lepas PRU tahun tu, Majlis Gerakan Negara atau Mageran ditubuhkan lepas pengisytiharan darurat dan perintah berkurung dikenakan ke seluruh negara. Mageran ni berfungsi sebagai kerajaan sementara untuk pulihkan balik kedaulatan undang-undang dan kembalikan semula kedamaian nasional. Maka Tun Dr. Ismail dipanggil semula untuk jadi timbalan pengarah Mageran untuk bantu Tun Abdul Razak sebagai pengarah Mageran. Tun Dr. Ismail adalah salah seorang pemimpin yang mencetuskan idea pembentukan rukun negara untuk membentuk perpaduan rakyat yang kukuh. Rukun negara juga bertujuan untuk dijadikan identiti rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa. Lepas negara dah aman balik, Mageran telah dibubarkan pada tahun 1971. First, nampak tak betapa pentingnya beliau dalam negara kita? Dah bersara pun, bila jadi hal, kerajaan cari beliau balik untuk bantu negara. Yang kedua, beliau boleh je tak nak campur lagi hal kerajaan sebab dah bersara kan? Tapi beliau tetap datang balik berkhidmat untuk negara. Jadi, jasa beliau ni patut kita kenang selagi mana kita hidup sebagai rakyat Malaysia. Di atas sumbangan beliau ni, ada beberapa pihak yang menjalankan usaha sebagai cara menghargai jasa beliau. Baru-baru ni, pada 3 Ogos 2023, kerajaan umumkan penubuhan kursi Tun Dr. Ismail dekat Institut Kajian Etnik KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Menurut Naib Chancellor UKM, Prof. Datuk Dr. Muhammad Ekwan Toriman, kursi tu akan jadi teras dalam penyelarasan operasi penyelidikan yang merentasi disiplin dan fakulti. Kursi ni juga boleh jadi hub kepada penyelidikan berteraskan perpaduan di peringkat institusi pengajian tinggi IPT. Selain tu, jasa dan pengorbanan Tun Dr. Ismail telah dipamerkan kepada orang ramai di Memorial Negarawan Tun Dr. Ismail yang terletak di Jalan Dato' On berhadapan dengan Lanai Kijang Bank Negara Malaysia. Seterusnya, buku biografi Tun Dr. Ismail yang bertajuk The Reluctant Politician yang ditulis oleh Datuk Dr. Oi Ki Beng. Buku yang tebal 311 muka surat ni menceritakan dengan lengkap dan secara meluas pasal kerjaya politik Tun Dr. Ismail dari tahun 1950-an sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1973. Dalam buku ni juga banyak cerita sumbangan Tun Dr. Ismail masa pegang jawatan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Tun Dr. Ismail juga telah memainkan peranan penting masa pemisahan Singapura dengan Malaysia. Bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah gambarkan yang Tun Dr. Ismail ni sebagai pemimpin Melayu yang paling dipercayai dalam UMNO. Selain tu, berkat kesabaran dan kesungguhan beliau, konflik masa 13 Mei 1969 dapat dipulihkan. Tun Dr. Ismail dikatakan mempunyai pendirian pasal kesaksamaan kaum sebab daripada kecil beliau dibesarkan oleh saudara angkat berbangsa Cina. Beliau juga membesar dengan kawan-kawan yang pelbagai bangsa. Disebabkan tu, beliau mudah nak adapt masa sambung belajar medik dekat Melbourne, Australia. Tambah pula, beliau adalah orang Melayu pertama yang belajar dekat sana. Jadi, dengan berpegang pada kekuatan dalam kepelbagaian, membolehkan Tun Dr. Ismail kuat dalam mengemudi negara yang tengah dalam konflik. Sebagai tambahan, dalam buku ni juga ada cerita yang Tun Dr. Ismail tak suka sebarang bentuk rasuah walaupun jumlah yang kecil daripada orang yang tak pernah ditolong. Tulisan dalam buku tu cerita, ada satu peristiwa di mana satu pasangan tukang kebun Cina bawa sayur datang rumah beliau. Beliau marah gila dengan perbuatan tu dan terus minta dia orang balik. Tun Dr. Ismail percaya rasuah ni selalunya bermula dengan perkara kecil. Lama-lama dia jadi barah yang tak boleh nak disembuhkan lagi. Selain tu, nama Tun Dr. Ismail banyak diabadikan sebagai nama jalan, nama tempat, stesen MRT, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej kediaman dan banyak lagi lah. Contohnya Jalan Tun Ismail, Taman Tun Dr. Ismail atau sekarang aku dengar orang sebut TTDI. Oh, bukan main dia punya short form. Akhir sekali, kalau korang tengok filem Tanda Putera yang diarahkan oleh Syuhaimi Baba, watak Tun Dr. Ismail telah dilakonkan oleh Zizan Nen. Jadi, begitulah kisah seorang doktor yang banyak jasa untuk negara kita, iaitu Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, macam biasa, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Dan jangan lupa untuk subscribe membership Keluarga Gigi Emas untuk dapatkan early access video baru Gigi Emas setiap minggu. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik hari ini. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video aku. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.